Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat bersiaran dengan tajuk pertama bagi saraf, iaitu al-ibdal. Okey, untuk tajuk ibdal ni Ustazah dah pun sediakan soalan yang dapat kamu download daripada link yang telah diberikan, ya, Ismus Safi, dan Ustazah dah bahagikan kepada beberapa bahagian. Jadi kita mulakan dengan tajuk ibdal. Al-ibdal lughatan wastilahan, ya. Ibdal lughatan wad'u syai'in makana syai'in akhar, iaitu meletakkan sesuatu di tempat sesuatu yang lain. Manakala istilahan ja'lu harfin makana akhar mutlaqan sawa'un akana al-harfani sahihaini am mu'talaini am mukhtalifaini, iaitu menjadikan huruf di tempat yang lain sama ada kedua-dua huruf tersebut merupakan huruf sahih ataupun kedua-dua huruf tersebut merupakan huruf illah ataupun huruf yang berlainan, ya, antara huruf yang ditukar ataupun huruf yang diibdalkan, ya, illah kepada huruf sahih ataupun huruf sahih kepada huruf illah. Okey. Dalam tajuk ibdal ni dia ada beberapa huruf yang perlu kita ingat, iaitu 9 huruf ibdal kesemuanya, iaitu dirangkum dalam dua perkataan hadakta mutia. Hadakta mutia ni pernah hafalah huruf-huruf ibdal ni. Jadi soalan yang biasa akan dikeluarkan daripada bahagian ni. Okey, kita tengok pada soalan. Arifil ibdal lughatan wastilahan. Ini biasa soalan diajukan kepada kita dalam soalan stam, dan ia memerlukan kepada hafalan kamu dan kamu mendatangkan semula apa yang kamu hafalkan. Okay. Kemudian soalan juga pernah disoal, Udhkur arba'atan min hurufil ibdal. Sebutkan 4 daripada huruf ibdal, ya. Sebutkan 4 daripada huruf ibdal. Jadi awak boleh sebutlah, ambillah daripada 9 huruf yang awak hafal ni, sebutkan 4 sahaja huruf tersebut, ya. Kemudian itu antara soalan yang diajukan dalam bahagian tersebut. Kemudian kita berpindah pula kepada slide seterusnya, iaitu anwa'ul ibdal. Ya, anwa'ul ibdal terbahagi kepada 3, iaitu ibdalun qiyasiyyun, ibdal ghairu qiyasiyyin, dan ibdalun syadz. Jadi ibdal qiyasi ialah ibdal yang menggunakan formula, berlakunya pertukaran huruf berdasarkan formula, dan kita boleh kias formula tersebut. Ibdal yang kedua iaitu ibdal ghairu qiyasi, ataupun kita panggil juga dengan ibdal qalil. Ibdal yang tidak boleh dikias, contohnya kalimah alij, iaitu asalnya kalimah aliyun. Dan satu lagi kalimah ashij. Biasanya kita boleh lihat syair yang dijadikan sebagai contoh tu, ada satu syair yang di dalamnya ada kalimah alij dan juga kalimah ashij, ya, ashij tu daripada kalimah ashy. Tu kita tak boleh kiyah lah, sebab dia hanya digunakan oleh satu-satu kabilah sahaja,
ataupun satu golongan Arab sahaja. Kemudian ibdalan syaz, iaitu kalimah usailal, juga terdapat dalam syair. Ia digunakan sebagai syaz kerana syair sahaja, dan asal kalimah tersebut ialah kalimah usailan. Dia daripada slide ni didatangkan soalan berpandukan slide tersebut. Ni soalan dia, uzkur anwa' al-ibdal thalasah ma'at tamsili kullin. Sebutkan jenis-jenis ibdal. Kadang-kadang disuruh kita sebut je, serta awak mari contoh setiap jenis-jenis ibdal tersebut. Okey, jadi awak sebut beserta contoh, ya. Seterusnya ada juga bentuk dia awak mari, ma nau'ul ibdal fil kalimatil lati tahtaha khat. Apakah jenis ibdal pada kalimah-kalimah yang diletakkan di bawahnya garisan, ya, serta sebutkan asal. Jadi dia mari dari 3 contoh. 3 contoh dia mari dah dalam ayat ataupun dalam syair, dan kita kena keluarkan, kena tentukan jenis kalimah. Jenis kalimah ni, kalau berlaku ibdal ni, kita kena tentukan jenis dia. Jadi contohnya kalau pertama ni kita nampak dah, okay, Hamzah. Yang keduanya Abu Ali dengan Bil Ashij, ya. Manakala yang ketiga usailalan, okey, usailalan. Kalimah usailal asal dia, jadi apabila dia minta dalam soalan ni zikrul asli, maknanya awak kena wayak jenis dia gapo. Contohnya yang pertama as-sama'u, ni ibdal qiyasi. Manakala Abu Alish, kalimah Alish ni ibdal ghairu qiyasi ataupun ibdal qalil, yang hanya digunakan oleh segelintir orang Arab sahaja. Manakala Ali ni ni asluha Ali, ni asyij asluha asyij, as-sama asluha as-samawu, dan yang ketiga ni usailal asluha usailan. Jadi sebut jenis dia dan sebut asal dia. Ada lagi satu bentuk ni soalan dia, istakhrij al-ibdala minal baitainil atiyaini wa bayyin naw'ahu. Keluarkan ibdal. Kalau takdir dia suruh awak namakan jenis dia. Okay. Lepas tu awak mari asal hak ni pula, awak keluarkan kalimah ibdal tu daripada 2 bait, kemudian tentukan jenis. Waktu bait tu dah dapat markah dah. Jadi istakhrij ibdal. Jadi kalimah yang berlaku ibdal sini usailal, hak ni alish, ashij. Maknanya waktu bait tu dah dapat markah yang telah ditentukan dalam ni lah, sama ada 4 markah kok. Jadi setiap satu waktu bait ni dapatlah 1 markah. Manakala bayyin nau'ahu, bayyin jelaskan jenis dia. Jenis tu sebagaimana tadi lah, usailal tu ibdal syaz, ashij tu ashij dengan alish tu ibdal ghairu qiyasi. Okey, jadi itulah bentuk-bentuk soalan yang berpandukan kepada beberapa slide yang telah diberikan. Satu lagi contoh yang soalan lama dah tak disoal, iaitu mal farqu bainal ibdali wal i'lal. Jaga dulu lama dah dia tanya mengenai perbezaan di antara ibdal dengan i'lal. Sebab apa dia tanya? Jadi sebenarnya lo ni tak apa ditanya, sebab i'lal ni dia kait dengan i'lal hak belakang tu, i'lal bin naqli, i'lal bil qalbi, i'lal bil hazfi. Tajuk hak i'lal ni. Tapi disebabkan tajuk i'lal ni dia letak di hadapan selepas tajuk ibdal, dia nak apa dia panggil, nak memperkenalkan kepada awak apa dia ibdal dan apa itu i'lal, sebab dia hampir-hampir sama, ya. Jadi kalau soalan macam ni, awak kena awak mari takrif bagi kedua-duanya.
Ta'rif bagi kedua-duanya. Jadi gapo dia ibdal, gapo dia i'lal. Ibdal kita dah ta'rif dah tadi, iaitu menukar. Ibdal menukar tempat dari huruf kepada huruf yang lain. Sama ada dia tak kira huruf tu sama ada huruf sahih pun tak apa, huruf sahih dengan sahih pun tak apa, huruf sahih dengan ilah pun tak apa, huruf sahih dengan ilah dengan sahih pun tak apa. Itu ibdal sebab dia lebih umum. Manakala i'lal ialah taghyiru harfil illah bil qalbi atau bin naqli atau bil hasfi, iaitu perubahan huruf illah dengan cara tukar tempat ataupun dengan cara memindahkan baris huruf illah ataupun dengan cara menghazafkan huruf illah. Maksudnya illah al-i'lal ni dia hanya berkaitan dengan huruf-huruf illah sahaja. Manakala ibdal dia bukan hanya berkaitan dengan huruf illah sahaja, tapi dia terkait juga dengan huruf sahih. Jadi huruf sahih itu dia berkait dengan hadak tamutia, itulah huruf-huruf 9 itulah. Ada huruf sahih, ada huruf illah. Manakala huruf al-i'lal tu dia hanya kait dengan huruf illah saja, alif, waw dan juga ya. Itu perbezaan di antara ibdal dengan i'lal. Jadi pernahlah di soalan ni beberapa tahun yang lama dah lah ni. Okey. Jadi kemungkinan dia boleh tanya pula tahun ni, tahun hadak ni, dia boleh nak tanya, celah-celah nak tanya tu, nak tanya boleh je. Sebab tajuk al-i'lal tu dia depan dia selepas permulaan tajuk ibdal, dia buat perkenal juga i'lal dulu sebelum dia masuk ibdal secara keseluruhan. Okey. Habislah tajuk al-ibdal. Bahagian ta'rif dia. Ta'rif dan juga anwa' dia. Kemudian kita berpindah pula ke ibdal ahrufil illah hamzatan. Ibdalu ahrufil illah hamzatan. Pertukaran huruf-huruf illah kepada hamzah. Okey. Kita tengok dulu gapo dia okey, ibdal ahrufil illah hamzah ni. Okey, kita pun mungkin dah hafal semua belaka dah. Jadi ibdal ahrufil illah hamzah ni ada 5 tempat. Ya, ingat dah semua, saya dah boleh lah. Yang pertama, waqa'at mutatarrifah ba'da alifin zaidah. Kedudukan huruf illah yang ditukar kepada hamzah yang pertamanya, sekiranya kedudukan huruf illah tu berada di hujung selepas alif zaidah. Contoh dia tu samaun, safaun, a'daun, bukaun. Tu waqa'at mutatarrifah ba'da alifin zaidah. Dan huruf illah juga berlaku pertukaran kepada hamzah idza waqa'at ba'da alifil jam'i mafa'il wa kanat fil mufrad maddah zaidah. Sekiranya huruf-huruf illah tu terletak selepas alif jamak. Duduk sini, duduk tempat alif mafa'il tu dah jamak. Wa kanat fil mufrad, manakala kalimah tersebut masa mufrad dia tu dia ada huruf mad yang ditambah. Jadi juga berlaku pertukaran huruf illah tersebut. Contohnya ajaizu. Ajaizu asal dianya ajawizu. Dan ajawizu tu kalimah mufrad dianya ialah ajuzun. Ya, ajuzun. Jadi ajawizu. Jadi waw tu ditukar kepada hamzah. Begitulah juga dengan hak lain ni. Qasaidu, rasailu. Daripada qasidah dan risalah masa mufrad dia. Dan apabila dia jadi jamak qasaidu, hak ni rasalu. Jadi kena tukarlah huruf ya kepada hamzah, hak ni huruf alif kepada hamzah. Okey, seterusnya yang ketiga, waqa'at waw. Okey, waqa'atil waw wal ya'i ataupun awil ya'i ainan lismi fa'il min fi'lin sulasiyyin u'illat fi fi'lihi. Okey, juga berlaku pertukaran huruf illah kepada hamzah ialah sekiranya huruf waw tu terletak di tempat ain bagi isim fa'il.
dan ia merupakan huruf fi'il sulasi yang huruf illah pada fi'ilnya. Contohnya qala, yang sulasi qala. Qala kita tahu qala asluhu qawala. Qala asluhu qawala. Kalau kita buat isim fa'il jadi qawilun. Qala qawilun. Khafa asluhu khawifa. Jadi khawifun. Ba'a asluhu madi dia baya'a. Ba'a asluhu baya'a. Kita buat isim fa'il jadi bayi'un. Jadi qawilun waw tu tukar kepada hamzah. Khaifun khawifun pun tukar kepada hamzah waw dia. Bayi'un ianya tukar kepada hamzah. Sebab apa? Sebab kedudukan huruf-huruf waw dan ya ni terletak di tempat ain isim fa'il. Itu yang ketiga. Dia hanya berlaku pada waw dan juga ya sahaja. Jadi kalau ngapa tiga ni, awak boleh jawab dah untuk alif, untuk alif dua ni. Yang pertama dan yang kedua tu untuk alif. Yang ke kalau untuk waw semua sekali boleh ambil. Untuk iya pak sahaja. Pak siapa hok yang keempat. Kalau hok yang kelima ni siapa hok waw berlaku lah. Jadi kalau ngapa dah tiga ni boleh jawab dah lah untuk soalan kalau ditanya apa ni? Kalaulah kalimah uzkur mawadhi' tu. Kalau minta mawadhi' tu ibdalul alif, ibdalul waw, ibdalul ya hamzah. Ketiga-tiga ni boleh dah awak jawab. Okey. Kita tengok pula yang keempat. Tempat yang keempatnya ialah wuqu'uhu masani harfayil illah. Kedudukan waw ataupun ya. Kedudukan waw ataupun ya tu merupakan huruf yang kedua daripada dua huruf illah. Antara waw tu antara huruf illah dua-dua tu ada alif mafa'il. Contohnya kalimah saya idu. Kalimah saya idu asal dia saya widu. Okey, saya widu. Ada ya. Ada waw kat sini. Lepas tu ada alif ni. Ada alif antara ya dan juga waw. Maka huruf waw tu merupakan huruf illah yang kedua. Jadi waw ni ditukar kepada hamzah. Jadilah saya idu. Sama juga dengan awailu. Awailu asluha awawilu. Okey, awawilu. Yang jadi hamzah ni huruf waw yang kedua. Dia jadi hamzah sebab di antara waw ni dengan waw ni ada dua waw ni. Kedua-duanya merupakan huruf illah dan di antara kedua huruf illah ini ada alif mafa'il, maka huruf illah yang kedua ditukar kepada hamzah. Begitu juga dengan kalimah jawaizu. Asluha jawawizu. Okey, asluha jawawizu. Di antara waw pertama dengan waw kedua tu ada alif mafa'il, maka waw yang kedua ditukar kepada hamzah. Okey, boleh faham ke? Kemudian yang keempat. Ijtima'u wawaini fi sadri wa hiya asliyah. Terkumpulnya dua waw fi sadri di permulaan perkataan dan huruf tersebut merupakan huruf asliyah, huruf asal bagi kalimah. Okey. Contoh ula. Okey, uwalun. Asal dia ula. Uwalun asal dia uwalun. Okey. Kemudian awasilu. Okey, kalimah awasilu asal dia wawasilu dan awahibu asluha wawahibu. Waw ni alif hamzah ni asal dia waw pada kalimah asal. Dia adalah huruf asal bagi kalimah ni. Nanti kita tengok lepas ni lah. Usaha kita tengok pula lepas ni. Jadi apabila dia kedua-dua huruf waw ni duduk depan, maka yang pertama kena tukar kepada hamzah. Jadi dalam
dalam bahagian ibdal ahrufil illah hamzah ni, dia ada 5 tempat. Kita boleh tengok sini gapo dia boleh tanya dalam ni. Jadi dalam ni hak kita tengoknya ada hak bahagian ni ada ba alif jamak. Deh. Hak yang kedua ni ba'da alifil jam'i, mafa'il. Okey. Jadi maknanya dia boleh buat mari kalimah mufrad, dia suruh buat jamak. Begitu juga hak bahagian ni, hak yang keempat ni wuku' masani harfai illah bainahuma alif mafa'il. Maksudnya hak ni pun ada juga dia cara buat jamak. Maknanya dalam ni dia boleh buat mari kepada awak, dia boleh tanya suruh awak jamakkan kalimah-kalimah tersebut. Dia ke marilah kalimah ni dalam bentuk mufrad. Dia suruh awak jamak. Okey. Dia awak mari dalam bentuk mufrad. Dia suruh awak jamak. Dia boleh awak mari macam tu soalan. Ataupun dia awak mari hak jamak dah. Dia pun minta dengan awak hak mufrad dia. Boleh juga, boleh jadi dia. Jadi hak ni dia boleh tanya jamak, suruh bentukkan jamak, ataupun boleh awak mari hak mufrad, minta mufrad macam mana. Dan awak boleh tengok lagi. Dalam yang ketiga ni, waqa'at waw. Waqa'atil waw awil ya'i ainan lismi fa'il. Dia mungkin dia boleh tanya awak mengenai pembentukan isim fa'il daripada fi'il yang sulasi u'ilat fi fi'lihi. Dia boleh tanya ni. Contohnya hati ismal fa'il minal fi'li sulasi u'ilat fi fi'lihi. Contohnya daripada khafa. Dia boleh tanya macam ni. Ataupun dia tanya sebab dia tukar hamzah kepada huruf illah kepada hamzah pada isim hak fi'il, isim fa'il, hak fi'il sulasi. Jadi dia boleh tanya dia. Selain daripada tu, hak penting sekali hak dia boleh tanyanya apakah asal kalimah. Hak tu wajiblah ditanya. Dalam semua-semua ni dia akan tanya semua pasal asal kalimah. Sama'un asal kalimah dia bergapo, ajaizun kalimah dia asal dia bergapo, ajaizu asal kalimah bergapo, qasaidu asal kalimah bergapo, mufrad dia bergapo. Dia boleh tanya belaka. Jadi kita tengoklah contoh soalan yang kita pakat kumpul dah lah deh. Tengok belaka dah muganya. Jadi soalan tadi ni satu dah. Dia boleh tanya uzkur isnaini min mawadi' ibdalil wawi hamzatan wujuban. Okey, ni satu bentuk dah soalan. Bentuk ni dia boleh tanya berdasarkan huruf illah tu 3 dah. Ni sebutkan 2 tempat ibdal waw hamzah. Jadi dia hak waw ni dia ada 5 tempat. Jadi ustazah suruh ngapa takdinya? 2 ataupun 3 dia, 2 ataupun 3. Jadi awak ngapa ni? Walaupun nampak nombor 2 ni panjang, tapi sebenarnya dia ni tak payah pun, mudah kita duk sebut sok-sok mudah dia. Jadi awak ngapalah nombor 1 nombor 2. Sebab kalau ngapa nombor 1 nombor 2, hak untuk soalan iya pun ada dia. Deh. Uzkur isnain min mawadi' ibdalil ya hamzatan wujuban. Nombor 1 dengan nombor 2 pun ada juga untuk iya. Dah, kalau iya ni boleh sampai 3, sampai 3 pula, sampai 4 ni. 4 tempat dia deh. Tempat dia ada 4 sampai hak iya. Mana kalau hak alif, ibdalul alif hamzatan, dia pertama dengan yang kedua sahaja. Sebab itulah ustazah galakkan awak jangan tinggal hak nombor 1 dengan nombor 2 tadi. Jadi dengan mengapa hak tu saja awak boleh jawab ketiga-tiga soalan hak kait dengan huruf illah tukar kepada hamzah. Okey, boleh dah. Okey, seterusnya kita berpindah. Pindah selalulah sebab kita tak ada baca belakang dah, awak boleh baca sendirilah pula ni. Okey, kita berpindah kepada soalan seterusnya. Bayyin sababa. Okey, bayyin sababa ibdali harfil illah hamzatan fi ma ya'ti. Jelaskan sebab pertukaran huruf illah kepada hamzah pada kalimah-kalimah yang berikut. Pada kalimah-kalimah yang telah diberikan. Jadi dia tanya sebab.
Jadi apabila ditanya sebab, Yesus jelaskan benarnya awak ngapa tak ada lah juga ni. Jadi kalau ngapa lima-lima tu soheh lah dapat jawab belakang lah, tengok kepada keadaan kalimah juga, boleh jawab selalu. Okey, kita tengok kalimah dia bagi sini. Ni Ustaz bagi ni banyak dah ni, lebih dia. Dia tidak bagilah semua ni, mungkin dia bagi paling banyak pun 3. Dia ambil hak belakang ke, dia ambil hak ni hak isim fa'il. Kita nampak dah ni. Hak ni dia huruf hamzah duduk belakang. Hak ni hamzah dia duduk tempat ain isim fa'il. Hak ni hamzah duduk ba'da alif mafa'il ni. Ni alif jamak ni. Okey. Jadi kita tengok sini. Kalau dia mari hak ni kalimah ni. Awak pun boleh jawab waqa'at mutatarrifah ba'da alifin zaidah. Tu kalimah binaun. Tengok kepada hamzah dia. Hak ni pun tengok kepada hamzah juga. Hak berlaku ibdal ni sini. Sebab kalimah asal dia ada tak. Bukan alif ni. Ni alif muka lain ni. Ni alif fa'ilun ni. Ya ada ni alif ni. Ada ni ain hamzah da. Tapi ada ni asal dia ada ya'udu awidun. Okey. Kita tengok. Idun ni asal dia. Sebab kita nak ayat waqa'at. Waqa'at mana gak? Huruf hamzah ni ke? Waqa'at hamzah. Bukan waqa'at hamzah. Kok ni tukar kepada huruf gapo dia asal dia. Macam ni pun hamzah ni asal dia gapo? Bina'un asluha. Bina'un. Jadi waqa'atil waw mutatarrifah ba'da alifin zaidah. Hak ni pun sama jugalah hak nombor 2 ni. Idun, sebab idun ni ada. Ain alif da deh. Ada. Mudhari' dia ya'udu. Nampaklah alif tu asal dia waw. Ataupun tengok kepada masdar lah. Benar tengok kepada masdar. Audun. Tak, audatun. Tak ada aidatun. Makna kembali dia. Audun. Jadi alih ain alih da tu ain waw da awada sadia dia. Jadi kalau buat isim fa'il ni awidun. Jadi hamzah ni asal dia waw. Waqa'atil waw ainan lismi fa'il min fi'lin sulasiyin wa'illat fi fi'lihi. Tu jawapan bagi sebab ibdal huruf illah ni jadi hamzah. Yang ketiga, kalimah sohaifu. Okey, kalimah sohaifu. Awak tengok sini pun dah nampak dia. Ni jamuk ni. Kalimah gapo dia asal dia? Asal dia sohaifu. Okey, asal dia sohaifu. Ni hamzah ni, tepat hamzah ni penanya huruf ya. Apa kita kata ya? Sebab kalimah sohaif ni adalah mufrad bagi kalimah jamak bagi kalimah mufrad dianya sohifah. Okey, sohifah. Jadi hamzah tu benarnya ya. Okey, waqa'atil ya lah. Waqa'atil ya ba'da alifil jam'i. Ya ni tepat hamzah ni. Ya ni terletak selepas alif mafa'il. Wa kanat fil mufrad maddah zaidah. Dan kalimah sohaifu, masa mufrad dia ada huruf mad yang ditambah sohifah. Sebab fi'il dia nya sohafa. Ataupun kata dasar dia nya sohafa. Sohifatun tambah ya untuk membentuk satu kalimah baru. Sohifah jamak dia pula nya sohaifu. Okey, sohaifu bu eta marbutah tu. Okey. Yang keempat, saya idu. Okey, kalimah saya idu. Ni pun sama juga deh. Sama juga. Nampak huruf ketiga wazab mafa'ilu dah ni. Mafa'ilu. Okey. Saya idu ni asal hamzah sininya ialah saya widu. Okey, saya widu. Sebab kalau kita tengok mufrad dia lah. Saya idu ni mufrad dia sayyidun. Nampak situ sayyidun. Ia bertasydid. Tapi dia tu bukan ya dua-dua. Sebenarnya sayyidun. Sayyidun. Jadi sayyidun. Asal dia sayyidun. Apa kita kata wow? Sebab kalimah dia nya kita tengok fi'il madhi dia sada.
Okey, sada yasudu. Sada yasudu. Jadi saya widu. Saya widun jadi saya widu. Okey, wuku'uha. Wuku'ul ya ni. Kedudukan wuku'ul ya. Wuku'u waw ni. Wuku'uha, wuku'ul waw. Sani harfai illah. Kedudukan waw tu merupakan huruf kedua daripada dua huruf illah, waw dengan ya. Bainahuma alifu mafa'il, dan di antara waw dan ya ni ada alif mafa'il, maka huruf kedua huruf illah tersebut ditukar kepada hamzah. Yang kelima, awasilu. Okey, kalimah awasilu. Awasilu jamak juga ni. Okey, jamak juga. Jamak kepada wasilatun. Okey, jamak kepada wasilatun. Wasilatun. Okey, Ustaz ada tulis kat sini ni. Okey. Dia sebenarnya awasilu ni. Ni awasilu. Awasilu mufrad dianya wasilatun. Awak perhati hak bawah ni lah. Asal dianya wasilatun. Mufrad dianya adalah wasilatun. Wasilatun. Ni wasilah ni, alih ni alih dia ni. Alih asal dia. Tak ingat ni buat mana. Kita, okey. Hak ni kalimah asal dia wasilatun, mufrad dia deh. Jadi kita tengok apa jadi waw dua putih tu nak jadi nak tukar kepada hamzah pula tu. Okey, kini asal dia wasilatun. Apabila kalimah mufrad ni kita nak buat dia jadi jamak, maka awak kena masukkan alif. Masukkan alif jamak. Masukkan alif jamak pada ni. Selepas dua huruf. Jadi wasilah nak baca tak boleh dah ni. Sebab dia ada dua huruf di sini, maka mengikut kaedah mengikut kaedah Arab, sekiranya berlaku sedemikian, maka alif wasilah tadi ditukar kepada waw. Hak ni tak ditukar sebab dia ni alif jamak. Hak ni ditukar kepada waw. Jadi awak tukarlah. Itulah menyebabkan jadi wasilah tu. Wasilu tu. Kalau kita buat jamak, to ni kita kena buang. Sebab to ni untuk mufrad. Jadi tinggallah wasilu. Jadi terbentuklah huruf waw berada dua-dua duduk depan. Jadi wasilu, waw ni asal dia alif wasilah, tapi waw hak depan ni kalimah asal dia. Daripada wasilah tadi, waw ni asal dia. Hak waw ni daripada alif hak tukar. Alif ni alif jamak hak kita tambah, sebab dia tu untuk kita bentuk kalimah jamak. Jadi berlakulah jadi huruf waw berada di dua-dua depan kalimah. Dan sekiranya berlaku sedemikian, dia dah ada kaedah waw yang pertama ditukar kepada hamzah. Jadilah awasilu. Ni awasilu. Jadi faham ke? Awasilu ijtima'u wawaini fis sadri, asal dia tak di waw, nampak dua tadi ke? Wahia asliyah, dan dia tu merupakan huruf asal. Jadi hak waw ni bukan huruf asal ni. Waw daripada wasilah alih dia. Okey, faham ke? Seterusnya, inilah sebab-sebab yang dijelaskan berkenaan dengan pertukaran huruf illah kepada hamzah. Okey, kita terus kepada soalan lah. Tak dipus Ustazah Wayat dah adanya soalan yang boleh dibuat soalan berdasarkan apa yang kita ngapa 5 mawadhi' tadi, iaitu ijma' al-kalimataini al-atiyataini wa bayyin aslahuma qabla al-ibdal. Ijma', jamakkan dua kalimah berikut. Dua kalimah jadah, tapi Ustazah masuk jelas sini untuk menjelaskan kepada awak. Okey, jamakkan kedua-dua kalimah berikut serta
jelaskan asal kedua-duanya sebelum ibdal. Okey, asal kedua-duanya sebelum ibdal. Jadi nak buat jamak lah. Jadi apabila dia nak minta kita buat jamak, dia akan buat mari kalimah tu dalam bentuk mufrad. Okey, kalimah mufrad. Okey, ni lah soalan dia bagi ni, kalimah ni khati'ah. Awalun khati'atun, awalun jaizatun sayyidun. Ni kalimah yang dia bagi, dia suruh kita jamak. Jadi macam mana cara nak jamak? Adakah kita hanya perlu mengapa aja? Kita perlu mengapa aja? Kalau setakat mengapa boleh lagi jamak dia, tapi asal dia tu, adakah asal dia pun awak kena mengapa juga? Benarnya tak perlu mengapa sebenarnya. Awak kena tahu kaedah dia. Tahu kaedah dan sedikit asal perkataan masa dia tu fi'il madhi ataupun kata dasar dia. Okey, kita tengok khati'ah. Ustazah dah sedia dah ni juga ni kawak. Khati'ah. Okey, kita tengok khati'ah. Ni khati'ah. Ni khati'ah. Ustazah baik kidah. Okey, sebenarnya ni khati'ah. Benarnya khati'atun. Okey, kalau kita itulah sebenar dia. Khati'ah. Khati'atun. Khati'atun. Kalau kita tengok fi'il dia ataupun kata dasar dia khata'ah. Hak dia tambah tu ya dah. Ya tu memang dia tambah lah. Kalau khata'ah maksud dia salah. Silap, salah. Telah silap khata'ah. Tapi kalau sini satu kesalahan, dia tambah satu perkataan, satu huruf iaitu ya, menjadikan kalimah ni khati'ah atau wazan fa'ilah. Okey, kalau kita nak buat kalimah ni nak suruh jadi jamak, sama juga dengan tadi, kita kena masukkan alif jamak. Alif jamak ni dia duduk, kita kena letak selepas dua huruf. Okey. Buat masuk dah tu. Pertamanya kita kena masukkan alif jamak ba'da harfaini, selepas dua huruf, dan kita kena buai lah huruf ta ni, sebab ta tu untuk mufrad. Khati'atun. Jadilah dia khata yi'u. Jangan pindah, jangan tukar tok hamzah tok lain ya, tok lain, tapi kekal dia duduk tempat dia, buai ya, dengan tambah hamzah. Tambah alif jamak, maka dia akan jadi khata'iu. Jadi hak ni lah asal bagi kalimah jamak khati'ah. Khata'iu asal kalimah dia. Okey? Itu asal kalimah dia. Cuma kita pun belajar dah belum ni, dia jadi khata'iya tu buat apa? Hak ni awak tengok semulalah dalam tu ke. Kalau ngapa khata'iya pun tahu dah dia tu jadi daripada khata'iu. Kita dah belajar dah belum ni. Dia waqa'atil ya ba'da alif jam'i tukar kepada hamzah. Berarti hamzah ni tukar pula hamzah akhir, jumpa dua hamzah akhir tukar kepada ya, jadi khata'iu akhir jadi khata'iya. Jadi untuk menjawab soalan hak ni, khata'iu khata'iya. Jadi jawapan dia nya khati'ah, jamak dia nya khata'iya, asluha khata'iu. Tak timbul dah lah nak tukar khata'iu ke khata'iu ke gapo. Maknanya awak ambil daripada kalimah ni juga. Okey, kita tengok pula kalimah yang kedua, awalun. Kalimah awalun, macam mana pula dia jadi awailu kan? Ni pun awalan apa sama juga. Okey, kita buai dulu. Awalun ni asalnya waw ni waw yang bersabdu. Okey, waw yang bersabdu, kalau kita nak buat dia jadi jamak, asalnya tak ada ke? Macam tu awalun, tapi bersabdu. Jadi kalau kita nak buat jamak, awak kena letak alif selepas dua huruf. Jadi waw kat sininya ada dua. Aw wa yang pertama tu
mati. Waw yang kedua tu mutaharrik kan. Jadi awak kena bubuh alif mafa'il ni. Kena bubuh mana? Kena bubuh di selepas dua huruf. Jadilah awawilu. Tak kira adalah dia tu matinya sebab kita buat atas wazan mafa'ilu. Jadi awawilu. Ni asal bagi kalimah jamak awalun. Asal kalimah jamak dia. Tapi berlaku pertukaran tu buat apa? Berlaku pertukaran tu. Okey. Dah kita belajar dah belum ni. Sekiranya berlaku dua huruf illah di tengah-tengah ni, dan di antara dua huruf illah ni terletak alif mafa'il, maka huruf illah yang kedua ditukar kepada hamzah. Sebab itulah tukar awawilu jadi awailu. Okey, jadi jawapannya awalun, jamak dianya ialah awailu, asluha awawilu. Okey, boleh. Kemudian kita tengok pula kalimah yang ketiga, jaizatun. Okey, jaizatun hadiah deh. Jaizatun hadiah. Kalau jaizu, jaiz tu harus, mungkinlah dia ambil daripada kalimah ni juga, jaiz harus, benda yang harus bagi. Kalau tak bagi pun tak apa. Kalau zakat tu wajib bagi, tapi kalau hadiah ni nak bagi pun tak apa, tak sebagi pun tak apa, dia anugerah dia. Jadi ni jaizatun ni hadiah ataupun anugerah. Kita bagi istilah jaizah ni anugerah. Okey, kalau kita nak buat jamak sama jugalah dengan takdir, kena bubuh alif jamak. Okey, kita pergi dulu sini. Ni jaiz. Okey, saya buat dulu. Okey, jaizah. Mana hamzah? Betul dah. Jaizah. Okey. Jaizatun. Okey, jaizatun. Pertama sekali kalau kita nak buat dia jadi jamak, kita kena bubuh jamak lah. Kena bubuh jamak ni. Ustaz ambil hak datang ni. Ambil jamak, alif jamak letak selepas dua huruf. Letak situ. Nampak tak? Dia berlakunya tembung dua alif. Hak ni alif asal dia jaizah tadi. Hak ni alif jamak. Jadi apabila bertembung dua alif macam ni, yang pertama kena tukar kepada waw sebab kita tak boleh nak baca ni. Hak ni pun mati alif, hak ni pun mati alif, nak baca gana, nak baca panjang setara mana tak uti dia. Jadi kena tukar. Memang kaedah dia dah kalau berlaku macam ni, alif pertama ni ditukar kepada waw. Jadilah nampak ni. Ni, tukar kepada waw. Tadi lepas kita bubuh alif jamak ni, kita kena bubuh ni ta ni. Sebab ta ni ta mufrad. Kalau untuk mufrad, kalau dah kita nak jamak kena bubuh lah ta tu. Jadilah jawaizu. Cuma hamzah tu hak berubah dah. Asal kalimah dianya jaza ya juzu dah. Benarnya dia tu ya juzu, dia tu asal dia wadah tu. Tu ditukar tu sebab inilah wa ni, hak ni pun wa. Jadi hamzah hak ni yang sini sebenarnya dia tu huruf waw, jaza, jawaza, jaza ya juzu. Ni jawaza saja dia jawaza. Dah jaza daripada jawaza. Kita tengok pada fi'il mudhari' dia ya juzu. Okey, kita aja tengok juga jawazun. Wa juga dia guna, jadi tak guna jayazun, ada jawazun. Okey, jadi inilah asal dia jawawizu. Okey, apabila waw dua-dua duduk sini, huruf ilah dua-dua, tengah dia ni alif mafa'il, maka waw yang kedua ataupun huruf ilah yang kedua ditukar kepada hamzah. Okey. Jadi takdir dia tukar jadi hamzah sini tu jaizah tu disebabkan alif lepas tu waw dah jawizu, okey, jawizu
Memanglah waw tu kena tukar kepada hamzah untuk jadi mufrad pun. Dia ubah dah. Macam ba'i'un lah. Ba'i'un. Asal dia ba'i'un kena tukar dah kepada hamzah. Sama juga lah dengan hak ni. Ni jawaizu. Jadi jawapan dia nya jaizah ialah jamak dia jawaizu, asluha jawawizu. Jawawizu. Dan kalimah yang terakhir sayyidun. Tadi pun kita terdedah sayyidun ni. Asal dia nya saywidun. Saywidun. Mufrad dia nya saywidun. Nak buat jamak dia jadi sayawidu. Sayawidu. Asal dia nya sayawidu. Inilah. Asal dia sayawidu dan ditukarlah waw huruf illah yang kedua kepada hamzah. Sebab tengah antara dua-dua huruf illah ni ada alif mafa'il. Maka kena tukar waw kepada hamzah. Jadi boleh faham ke? Okey, jadi inilah keterangan Ustazah Tariqah awak. Seterusnya kita tengok pula soalan yang dia boleh tanya. Tadi pun saya ayat dah, dia boleh tanya juga awak mengenai ismul fa'il minal kalimatil atiyah. Dia bagi kalimah-kalimah yang boleh ni lah nak kait dengan isim fa'il ni. Dia awak mari fi'il sulasi yang u'ilat fi fi'lihi. Fi'il dia tu u'ilah ada tengah. Okey, jadi dia ambil hak ni. Tengok soalan dia. Hati ismal fa'il minal kalimatil atiyah. Buat mari isim fa'il daripada kalimah-kalimah berikut. Okey, sini saya sediakan ada 4 kalimah. Ni soalan dia tambah lagi. Wa bayyin ma yahdusu fihi min taghyirin wa sababih. Jelaskan apa yang berlaku padanya, pada perubahan dan sebab-sebabnya. Jadi perubahan itu kena jelas. Apa dia jadi berubah. Okey, kita tengok kalimah mala. Mala tu fi'il madhi. Awak tengok tengah tu pun huruf illah. Cuma kita tak tahu adakah alif tu asal waw ataupun alif tu asal ya. Jadi kita kena tengoklah kalimah ni. Kalau dia kita tengok, boleh tengok fi'il mudhari' dia, boleh tengok pada masdar dia. Okey, patutnya kita tengok pada masdar. Tapi kalau kita tengok dalam fi'il mudhari' tu nampak dah, maknanya itulah huruf asal dia nya. Contoh sini mala yamilu. Maknanya alif tu asal dia ya. Mala yamilu, alif ni asal ya. Tengok pada mudhari' tu nampak dah. Jadi kalau buat isim fa'il kita kena tambah alif sini lah. Ni. Ni. Kita tambah alif ni. Hak sini ni ya. Ni asal dia. Mala yamilu mayala. Tambah alif jadi mayilun. Okey? Mayilun. Jadi tu dia tanya bayin ma yahdusu, apa yang berlaku daripada perubahan, nak berubah nak jadi hak ni. Okey, jelaskan apa yang berlaku. Jadi yang berlakunya waqa'atil ya ainan lismi fa'il wa kanat fil waqa'atil ya ainan lismi fa'il fi'lun sulasi mu'tal ain ni. Maka fakulibatil ya hamzatan, jadilah ma'ilun. Samalah juga dengan sola yasulu. Hak ni sola ni bermakna wathaba, makna menerkam. Jadi soilun. Daripada sawilun. Sola alif ni asal waw. Jara maknanya zalim, zalama. Ya, jairun orang yang zalim. Asal dia apa? Jawirun, sebab jara ya juru sini ni. Yang zalim. Jadi waw ni ditukar kepada hamzah. Limadha waqa'atil waw ainan lismi fa'il fi'lun sulasi u'illat fi fi'lihi. Sebab dia ni fi'il sulasi mu'tal ain, lepas tu duduk tepat ain isim fa'il. Jadi kena tukar kepada hamzah. Jadi samalah juga dengan qada. Qada alif dia tu asal waw. Sebab qada maknanya mengetuai, mengepalai. Qaid tu ketua dia. Jadi qada yaqudu,
qaidun dak. Qaidun asal dia qawidun. Okey, kita terus kepada soalan, jenis soalan mari lagi deh. Yang berdasarkan daripada apa ni? Berdasarkan slide kita mula-mula tengok tadi, ibdal ahrufil illah hamzah. Soalannya, bayin ma hadasa fil kalimatainil atiyataini min ibdalin ma'a zikri sabab. Jelaskan apa yang berlaku daripada kedua kalimah ni dari segi ibdal serta sebutkan sebab. Ni antara contoh soalan ni mahadasa ni memang dia bagi tanya dah juga. Jadi sini ni awak akan dapat 2 markah. Awak kena start dia nya, awak tengok ni kalimah dia nak berubah ke apa dia nak berubah ni. Awak kena tengok dia asal dia apa dulu. Asluha ajawizu, dapat dah 1 markah. Kemudian kita koyak apa dia berlaku ni. Apa dia berlaku kena ubah ni. Kita kena koyaklah waqa'atil waw ba'da alifil jam'i. Waw ni waqa'at ba'da alifil jam'i, dia duduk ba'da alif jamu. Ni kalimah jamu ni. Awak kena tengok mafa'il atau wazan mafa'il ada alif jamak, maka huruf selepas dia tu kena tengok waw ke ya ke. Wa kanat fil mufrad maddah zaidah, dan kalimah ni pada masa mufradnya dia ada huruf mad yang ditambah sebab kalimah ajawizu ni mufrad dia nya ialah ajuzun. Waw tu memang tambah sebab kata dasar bagi kalimah ni ialah ajaza, tak ada waw pun, ajaza. Dia tambah iaitu waw untuk membentuk satu kalimah baru. Jadi ajuzun masa mufrad dia ada mad zaidah tambah, jadi masa jamak dia waw tu ditukar kepada hamzah. Okey, begitu juga dengan yang kedua kalimah safra. Kalimah safra asluha safra. Tengok ada alif dua-dua tu belakang. Ni kalimah safra ni kalimah muannas ni daripada asfar. Asfar safra. Waqa'atil alif mutatarrifah, alif ni duduk di hujung ba'da alif in zaidah. Alif ni hak dia tambah. Kalau kira agak asfar tu apa? Asfar tu apa panggil? Kuning dak, kuning. Jadi dia buat satu bentuk ni warna kuning dak. Dan dia untuk nak bezakan antara muzakkar muannas ni, dia ada alif jamak, alif yang tak ni. Awak belajar dulu apa? Alif ta'nis mamdudah deh. Tu waqa'atil alif mutatarrifah ba'da alifin zaidah fatuqlabu hamzah, maka alif hak di akhir ni ditukar kepada hamzah, jadi safra'u. Terus tengok lagi soalan. Ni soalan lebih kurang soalan juga. Wadih mahadasa min ibdal. Awak tegas sama juga dengan takdir, tapi ni bentuk dia. Mari kalau takdir dia bentuk satu kalimah, tapi hak ni dalam bentuk ayat-ayat yang telah diberikan. Jadi waktu bilah kalimah yang berlaku ibdal, dan awak kena jelaskan apa yang berlaku. Jadi awak kena koyak dia tu asal dia daiku dak, daiku nampak dah tu kedudukan dia tu. Kalau daiku fa'ilun, maknanya dia tu duduk di maudhi' yang ketiga tu. Daiku ni daka, daiku hamzah ni asal dia ya ni daiqun dak, daiqun. Jadi waqa'atil ya ainan lismi fa'il, ya ni duduk lepas tepat ain isim fa'il, maka ditukar kepada hamzah. Manakala hak ni asama, ni asama asal dia, tengok asal dia. Asluha asamawu waqa'atil waw mutatarrifah ba'da alifin zaidah. Alif ni alif tambah. Manakala saya idu pula ni, kita nampak ni hak ni jamak. Jadi saya idu asal dia saya widu waqa'atil waw ba'da alifil jam'i mafa'il. Lepas tu waw ni dengan ya ni merupakan huruf illah kedua-duanya, maka huruf
huruf illah yang kedua. Sani harfai illah fakulibat hamzatan. Kulibatil waw hamzah. Okey. Jadi itu kena terang. Okey, kita tengok pula soalan. Bayin ma fil kalimatil atiyah min ibdalin wa sababihi. Jelaskan wa sababahu ni. Bayin ma fil kalimatil atiyah min ibdalin wa sababahu, dan jelaskan juga sebab dia. Contoh kalimah dia baginya wasailu, jayaidu, awasilu. Jadi kalimah awasilu ni Ustaz dah pun dah tak dikawak dia. Daripada wasilah tadi dia jadi wawasilu. Jadi awasilu. Okey. Cuma sini dia tanya, dia suruh awak jelaskan sebab dah. Jelaskan sebab apa kena tukar. Wasailu asalnya wasailu dah. Tahu mana wasailu tu awak kena buatlah. Wasailu tu terus sikit sini. Wasailu awak nampak dah kalimah ni kalimah yang jamak. Kalimah jamak macam mana? Sebab dia ada jamak ni tengah ni. Di belakang ada 2 huruf, di depan pun ada 2 huruf. Wazih mafailu, wasailu. Jadi kalimah mufrad dia apa dia? Kalimah mufrad dia nya. Jadi kita nak tengok ni. Wasailu daripada kalimah wasilah. Kalimah dia nya asalnya wasilah. Mufrad dia wasilah. Ni asal dia. Tapi apabila dia duduk gini, kalau awak tak tahu, awak kena teralah buai huruf ni. Kalau kita nak tahu dia, kalau kita tahulah mufrad dia, awak kena buai huruf jamak dia. Alif ni. Lepas tu awak kena terah bubuh ta marbutah. Lepas tu hamzah ni terah wasulah ke wasilah. Gajen dengannya wasilah. Tak, wasilah. Aku ada jumpa wasulah. Tak ada, okey. Jadi wasilah ni mufrad dia. Jadi wasilah ni, jadi hamzah ni adalah daripada ia. Tak? Hamzah ni daripada ia. Jadi macam mana cara jawab dia? Iyalah hamzah tu ada ya. Waqa'atil ya ba'da alifil jam'i fatuqlabul ya hamzatan, tukar kepada hamzah teguh. Okey, itu dah wasilah dia daripada kalimah wasilah. Manakala jayaidu ni jamak juga ni. Semua ni jamak rupa-rupanya dia. C lah nah. C mafailu. Jayaidu. Cuma hamzah ni kita tak tahu sama ada hamzah ni asal wa ke ataupun asal ya. Jayaidu ataupun jayawidu. Okey, waqa'atil waw sani harfai illah ba'da alifil jam'i. Waqa'atil waw sani harfai illah ba'da alifil jam'i. Jadi waw ni okey, kita tengok salah sedia dah ni. Jayaidu asal dianya kalimah jayyidun. Awak akan jumpanya kalimah jayyidun. Kalimah jayyidun. Jim ya dal. Jayyidun. Cuma kalimah jayyid ni bukan ya dua-dua. Asal ya yang kedua ni adalah jaywidun. Jaywidun. Maka alif ni awak kena tambah alif pula selepas 2 huruf untuk membentuk kalimah jamak. Jayawidu. Jayawidu. Dan kedudukan ia dengan waw ni kedua-duanya huruf illah, maka huruf illah yang kedua ditukar kepada hamzah. Jadilah dia jayaidu. Okey, kita kembali kepada soalan waqa'atil waw. Jadi jayaidu ni jaywidun ni. Waqa'atil waw thani harfai illah ba'da alifil jam'i. Jayaidu. Yang ketiga kalimah awasilu. Kalimah awasilu. Kita tergedah tadi. Awasilu mufrad dianya ialah wasilah. Okey, wasilah. Boleh perhatikan lagi ijtama'at wawani fi sadril kalimah wa wasilu
faqulibatil ula, maka ditukar waw yang pertama kepada hamzah. Apa? Litakhfif, kerana untuk meringankan sebutan. Okey, seterusnya ni soalan boleh juga dia nak tanya kita ni, ma aslul hamzah fil kalimatil atiyah. Satu bentuk soalan yang boleh dibuat juga, dia tak tanya asal kalimah, tapi dia tanya apakah asal hamzah pada kalimah berikut. Jadi kita jangan pula nampak soalan asal, sebut asal situ kak, pakai buat lalu zarqa'u asluha zarqa. Contohnya awak buat apa ni, jawabnya macam ni. Contoh awak jawab macam ni, zarqa. Buat hak ni selalu ni, nampak asal je buat je hak ni selalu, padahal memanglah dia ni zarqa'u asal dia zarqa dengan alif belakang ni, tapi awak tak boleh jawab hak ni sebab dia tanya apakah asal hamzah ni je pada kalimah-kalimah berikut. Jadi awak kena ambil asal dia alif, sebab asal dia nya zarqa dengan alif, maka asal hamzah ni alif. Gitu je apa dia. Jadi awak jangan tulis kalimah ni hak asal, ambil kali huruf je. Contoh rosailu juga hamzah ni apa dia, asal dia rosalu ke, rosalu juga alif. Jawaizu hamzah ni asal dia waw, jawawizu, jadi asal dia ialah waw, jadi tulis waw. Bayai'u asal dia nya ialah hamzah ni ya, bayai'u kalimah asal dia, jadi asal hamzah tu adalah ya, maka inilah jawapan dia. Okey, terus kepada soalan seterusnya, limadza lam tubdal ahruful illah hamzatan fi ma ya'ti. Kenapakah tidak ditukar huruf-huruf illah ni kepada hamzah? Bakpo kalimah-kalimah ni tak tukar. Nampak tu nak supedah dia, macam nak cukup syarat, tapi rupa-rupanya tak boleh nak tukar bakpo. Jadi awak selain daripada hak ni, ustazah hanya tulis pak ni je, jadi awak boleh tulis lagi lah hak mana ada dalam buku tu waktu baik. Jadi koyak sebab-sebab dia, kadang nota tu ada ustazah dah kumpul juga. Okey, kita tengok hidayah. Apa hidayah ni? Ia ni tak tukar kepada hamzah. Nampak supodah ni duduk ni, ada alif. Lepas tu dia ni duduk belakang. Sebab dia li'anna liya laisa mutatarrifah wa ta' min binyatil kalimah. Kerana ia ni bukan huruf yang di tepi perkataan, tetapi huruf tepi dia nya ta. Sebab ta ni min binyatil kalimah. Ta tu adalah daripada binaan kalimah tu sendiri. Kalau kita buat ta ni, maka tak jadi perkataan lah ni hidayun, tak ada kalimah yang dengan kalimah hidayun, tak ada, jadi hidayah. Okey, yang kedua jawahirun. Kalimah jawahirun li'annal waw, apa waw ni tak tukar. Okey, apa waw ni tak tukar kepada hamzah? Sebab waw waqa'at qabla alif shibhi mafa'il. Kerana waw ni terletak sebelum alif mafa'il. Ni alif mafa'il juga ni. Dah. Kalimah mufrad dia jauharun, jauhar. Permata. Okey, jadi tak tukarlah sebab alif tu, waw tu duduk sebelum alif. Yang ketiga jadawilu. Apa waw ni tak tukar, dia nampak sebelum dia tu ada dua dah pakai huruf. Lepas alif ni pun ada dua juga huruf. Apa alif ni tak tukar? Li'annal waw fil mufrad jadwalun. Jadwalun laisa maddan. Jadi syarat dia nya waw hak kena tukar kepada hamzah tadi, waw yang sukun, waw yang sukun. Contohnya wizu, asal dia ajuzun. Ni bukan ajuzun ni. Kalau kalimah ni jadulun tu bolehlah tukar waw tu kepada hamzah. Tapi disebabkan kalimah ni jadwalun, maka tak perlu ditukar waw kepada hamzah. Dan yang terakhir, yang keempat, kalimah dalwun. Kalimah dalwun
li'an apa tak tukar, li'annal waw lam tusbiq bi alifin zaidah, kerana waw ni tidak didahului dengan alif zaidah, maknanya kalimah ni tak ada alif pada depan dia, maka tak kena tukarlah waw ni kepada hamzah. Dan kita terus pergi kepada soalan seterusnya, lima lam tubdal al-waw hamzatan fi kalimah hawawiyun fi jumlah hadha rajulun hawawiyul qalbi. Kenapakah tidak ditukar waw kepada hamzah pada kalimah hawawi, pada kalimah dalam ayat ni? Apa? Sebab kita tahu kalau waw dua gini kena tukar. Syarat dia ada tadi, kalau waw tu dua-dua duduk di fi sadril kalimah, di awal perkataan, tapi dalam perkataan ni waw kedua-duanya duduk di tengah, maka tidak perlu ditukar. Jawab dia, li'annal wawaini lam yatasaddara lidzalika wajabat tashih. Jadi kerana waw kedua-duanya tidak berada di permulaan perkataan, jadi wajib ditashihkan waw, tidak perlu tukar kepada hamzah. Jadi kita berakhir dulu untuk siaran pada kali ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.